Zakir naik ke, Zakir turun ke, sama semua. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Ini cerita di sebalik berita. Seperti biasa kita singkap segala kisah di sebalik semua berita yang kami paparkan di saluran 501 Astro Awani setiap hari sepanjang hari yang anda tonton. Ada kisah yang kadang-kadang tidak dapat kita ceritakan melalui berita. Kisah yang menarik di sebalik berita yang kami berikan kepada anda. Sejak kebelakangan ini, perbincangan politik di negara kita seringkali didominasi oleh isu-isu yang berorientasikan kaum atau berorientasikan agama. Dan ini membimbangkan sesetengah pihak. Sama ada trend ini hanya akan semakin besar ataupun semakin rancak dalam arena politik Malaysia bergerak ke hadapan. Politik yang berlandaskan bangsa, berlandaskan agama, bukan berlandaskan meritokrasi. Oleh itu, salah satu langkah pertama untuk kita membendung kebangkitan trend ini adalah untuk kita berdialog. Awal hari ini, ada satu simposium yang dinamakan International Symposium on Religious Values in Preventing and Countering Violent Extremism. Rakan setugas Firdaus Azil ada menghadiri simposium itu. Pertama sekali, Firdaus, mungkin apa intipati yang menarik daripada simposium ini boleh kita kongsikan? Okey, mengenai seminar ataupun mungkin saya boleh translate, itu dipanggil sebagai seminar antarabangsa mengenai nilai agama dalam pencegahan ekstremisme, yang mana ia berlangsung di Universiti Islam Antarabangsa hari ini dan ia dirasmikan oleh Menteri Dalam Negeri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di antara kalau kita ikutkan tu ada beberapa topik yang telah disentuh seperti mana yang Luqman lihat tu. Ada contohnya sebagai bagaimana apakah yang menimbulkan, sebab kita tahu di dalam Malaysia sendiri terdapat beberapa kes bagaimana ada orang kata sympathizer ataupun bersimpati terhadap orang kata ekstremisme yang mana dikaitkan dengan agama-agama ini. Jadi antara simposium tu, antara yang mereka sentuh ialah bagaimana peranan Malaysia untuk membendung, bagaimana peranan Malaysia sekiranya ada yang telah dibawa pulang, dan bagaimana kerajaan akan cuba untuk orang kata diradicalize fahaman mereka ini. Itu antara yang disentuh. Tetapi apabila kita pergi ke situ dan ada sidang media dan ada isu-isu lain yang akan berbangkit, walaupun lebih kurang dan mungkin kita boleh lihat sidang media itu yang mana ada wartawan-wartawan yang bertanyakan bagaimana tentang langkah kerajaan. Seperti kita tahu beberapa hari lepas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah orang kata mengeluarkan satu pendirian bahawa Malaysia tidak akan melayan tuntutan kerajaan India, yang mana kerajaan India pada bulan Januari telah orang kata filekan secara official, secara rasmi untuk kerajaan Malaysia menghantar pulang ataupun kita panggil sebagai deport. Deport ya. Ataupun ekstradisi. Bergantung. Deport adalah menghantar pulang ke negara asal. Ekstradisi adalah sering kali proses yang berkaitan dengan perundangan. Okey. Jadi tetapi apabila kita tanya juga kenapa pendirian itu dibuat sebegitu, adakah tidak perlu, sebabkan seperti kita faham berdasarkan kenyataan daripada jurucakap kerajaan India bahawa Malaysia dan India ada menandatangani satu perjanjian yang dinamakan perjanjian ekstradisi yang dibuat pada tahun 2010. Tetapi mungkin kita boleh dengar kenapa kita tanya begini, sebab kita nak kaitkan, sebab saya juga ada membaca satu laporan baru-baru ini ketika orang ini berkenaan tentang penceramah bebas iaitu Dr. Zakir Naik. Itu sudah tentu mungkin tersirat ataupun tersurat, itu adalah salah satu fokus simposium ini. Betul. Tetapi apabila macam baru-baru ini Menteri Belia dan Sukan iaitu Syed Abdul Rahman telah orang kata memuat naik satu orang kata post di dalam Instagram yang mana dalam gambar itu menunjukkan beliau dan juga Dr. Zakir Naik sedang makan sama-sama. Di dalam ini kita fahami berlangsung di rumah beliau di Petaling Jaya, dan ketika itu apa yang menjadi tanda tanya ialah 10 hari sebelum beliau memuat naik itu, ialah 10 hari sebelum itu beliau mahukan agar Dr. Zakir Naik ini turut dihantar pulang. Ini rentetan daripada satu kenyataan yang telah dilontarkan oleh Dr. Zakir Naik yang mengenai kaum India. Yang ini kita kena hati-hati sikit sebab ini didakwa Dr. Zakir Naik didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa masyarakat India di Malaysia lebih orang kata setia kepada kerajaan India ataupun Perdana Menteri sana. Dan lagi satu, beliau mengeluarkan kenyataan yang turut mengguris perasaan kaum Cina yang mengatakan bahawa kaum Cina adalah tetamu di negara ini. Sedangkan kita tahu kalau secara sejarahnya itu adalah berlainan. Jadi dua perkara ini Syed Saddiq memberi respon. Dia katakan patut dihantar balik kerana kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina adalah orang kata brothers. Okey, sebelum itu mungkin saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut. Ekstradisi dengan deport. Deport itu adalah kita hantar pendatang tanpa izin sebagai contoh balik ke negara mereka. Ekstradisi adalah apabila satu-satu negara itu
meminta seseorang individu itu dihantar kepada mereka untuk menghadapi proses undang-undang. Okey, tak apa. Itu kita betul kan? Betul. Saya ingin zoom out sedikit isu ini dan simposium Preventing Countering Violent Extremism ini. Itu adalah titipan-titipan yang Firdaus kongsikan berkaitan dengan Menteri Belia dan Sukan dan sebagainya, apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik yang memang sangat publicized, kita semua sudah tahu. Tapi kita zoom out sikit, kita lihat gambaran yang lebih besar, iaitu cara politik didiskusikan di Malaysia sekarang ini. Seringkali berlandaskan berorientasikan kaum ataupun berorientasikan agama. Political will itu perlu ada untuk mengubah ini, untuk memastikan tahap perbincangan politik kita sampai ke tahap yang tinggi seperti negara-negara maju dengan isu dasar meritokrasi, bukan kaum ataupun agama semata-mata. Tapi nampaknya memang setengah pihak ada memainkan api perkauman, api agama untuk meraih sokongan untuk politik. Betul. Adakah dialog akademik seperti ini, sejauh manakah ia akan membantu menyelesaikan mentaliti politik berlandaskan agama dan kaum selagi ada pihak-pihak yang exploit untuk mendapatkan political gain? Sejauh manakah dialog akademik seperti ini boleh menyelesaikan masalah mentaliti kita? Okey, kalau mengikutkan juga sebelum ini juga berlaku beberapa dialog yang serupa. Walaupun zaman kerajaan sekarang, Pakatan Harapan ataupun zaman kerajaan Barisan Nasional akan sentiasa ada dialog sebegini yang mana kalau kita tengokkan poin mereka lebih kurang sama, iaitu walaupun terdapat perbezaan, ada kepelbagaian, pasti ada titik persamaan. Jadi walaupun agama itu berbeza dengan agama gini semua, tetapi yang penting semua agama juga mahukan orang kata keadaan yang keadaan yang selamat, safety, security ataupun boleh hidup harmoni. Itu antara titik persamaan yang sering dilontarkan. Jadi dialog-dialog sebeginilah yang diperlukan untuk speaker-speaker dalam ni. Mereka akan cuba orang kata mencari titik persamaan. Sebab saya tengok tadi ada juga beberapa wakil bukan sahaja daripada kaum daripada yang beragama Islam, tetapi ada juga kaum Buddha, agama Buddha dan juga agama Kristian, yang mana mereka akan duduk dan akan melontarkan pandangan masing-masing dan akhirnya tujuannya ialah untuk mencari titik persamaan. Bigger picture itu betul satu benda, tetapi kita juga perlu fokus kepada isu-isu yang lebih spesifik. Betul. Seperti yang Firdaus sebut tadi berkenaan dengan isu Zakir Naik. Ya. Dan difahamkan ada petikan klip audio yang Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin sebut berkenaan dengan isu ini. Betul. Okey, jadi soalannya sebab berbalik pada Syed Saddiq tadi, yang kita tahu beliau juga merupakan Ketua Pemuda Armada ataupun Ketua Pemuda Pakatan Harapan. Jadi kita 10 hari lepas kata kena hantar. Tiba-tiba kemudian naik pula satu posting yang mengatakan Malaysia harus move on. Jadi itu kritikannya lah. Itu kritikan. Jadi saya lontarkan kepada Tan Sri Muhyiddin kerana satu, kapasiti beliau sebagai Menteri Dalam Negeri. Satu lagi ialah beliau juga adalah Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi bagaimana beliau cuba mencari orang kata mencari focal point ataupun bagaimana nak balancekan keadaan itu. Mungkin kita boleh dengar kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, bukan saja beliau tapi banyak pihak lain bertemu, pihak pembangkang sebelah sana pun jumpa, panggil macam-macam. Jadi bagi saya tak apalah. Itu tidak bermakna kita akan terikat dengan apa-apa pandangan mereka. Kita bertindak atas dasar the rule of law. Undang-undang yang sedia ada, maka kalau dia sesuai, maka undang-undang itu diguna pakai. Tetapi sebelum tindakan dibuat, hukuman dijatuhkan macam mana biasa, siasatan terperinci mesti dilakukan supaya ada keadilan. There must be justice in the implementation of the rule of law. Apa PR, dia bukan warga negara dalam erti kata yang sepenuhnya. Jadi dia harus patuh. Ada beberapa perkara yang harus dia terima sebab dia diberikan taraf PR itu sebagai satu anugerah oleh negara dan dia tak boleh melanggar tata etika dan sebagainya itu, dan juga undang-undang. Nobody is above the law. Zakir naik ke, Zakir turun ke, sama semua. Yeah. So not that we don't respect. Jangan salah faham bahawa ada masyarakat Islam kata nak mempertahankan dia, betul. Dia seorang penceramah, seorang tokoh agama, tapi kadang-kadang kalau dia menyentuh hal tertentu macam sekarang, kita tak boleh biarkan juga. Kan? Kalau dengan sebab itu tercetus keadaan ketidakstabilan, rasa tak puas hati yang merebak meluas disebabkan oleh tutur bahasa dan sebagainya digunakan. Adakah kita nak berdiam diri? Okey, kalau anda dengar betul-betul kenyataan, walaupun saya bertanya atas kapasiti Presiden, tetapi beliau kembali kepada kapasiti Menteri Dalam Negeri. Jadi dua isu, Malaysia tidak akan ekstradisi kerana Malaysia ada hak
kerana Malaysia rasa ada pertimbangan tertentu yang harus diambil kira sebelum membuat keputusan. Lagi satu ialah local issue. Jadi ada dua isu berbeza, tetapi ada orang cuba kaitkan ni yang mengatakan disebabkan dia cakap begini menghina kaum setengah ini maka perlu dihantar pulang. Tidak boleh. Ia adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin kembali pada kapasiti selagi mana Dr. Zakir Naik siasatan belum selesai dan tidak boleh jatuhkan hukuman bersalah, selagi itu Dr. Zakir Naik tetap akan dikira sebagai tidak bersalah. Itu antara yang perlu kita huraikan betul-betul lah. Dua isu berbeza tetapi cuba dikaitkan. Cuba dikaitkan itu menyentuh berkenaan dengan poin yang saya buat tadi, iaitu berkenaan dengan mungkin ada setengah pihak yang mahu kaitkan untuk mendapatkan political leverage. Betul, political leverage. Yes. Sudah tentu berdialog. Saya mahu kembali kepada simposium ini. Berdialog itulah satu langkah pertama yang kita alu-alukan. Tetapi sejauh manakah dialog ini akan menjadi pemangkin kepada perubahan real change dalam mentaliti kita, kerana kita punya politik masih lagi sangat berdasarkan kaum. Kebanyakan parti masih lagi berdasarkan kaum. Memang betul ada perlu perwakilan kaum untuk memperjuangkan sesetengah interest ataupun hak mereka. Okay. Tapi kalau kita lihat di demokrasi-demokrasi maju seperti di Amerika, di UK dan sebagainya, kita melihat kepada meritokrasi dan tidak berlandaskan kaum. Sejauh mana kan dialog sebegini yang bersifat akademik akan membawa kepada real change dalam pendapat Firdaus? Okey, kalau saya ikutkan sebenarnya isu utama di dalam simposium ini ialah mengenai, kita sudah orang kata telah identify atau mengenal pasti masalahnya ialah ekstremisme, tetapi bagaimana mahu dipisahkan ataupun cuba dijauhkan daripada naratif yang mengatakan agama itu yang memberi faktor mengapa berlakunya ekstremisme, mengapa berlakunya. Sebagai contoh, mungkin saya sentuhkan sedikit, mungkin orang selalu ingat bahasa Islam, kita dua Islam, tetapi ada orang ingat Islam itu yang menggalakkan keganasan dan sebagainya, sedangkan kalau ikut population 1 bilion tetapi yang melakukannya hanya ISIS ataupun satu kumpulan jihad ekstremisme, tetapi telah dipotret sebagai sebegitu rupa. Jadi bagaimana inilah pentingnya simposium ini untuk cuba memisahkan dua perkara ini, sebab kita tahu macam tadi ada dua benda berbeza cuba dikaitkan atas sebab kepentingan, sama ada political leverage ataupun ada kepentingan tertentu. Jadi inilah pentingnya simposium seperti ini. Apakah bentuk political will yang diperlukan untuk menyaksikan perubahan ini yang Firdaus sebut sudah tadi? Kalau kita cakap mengenai isu Dr. Zakir Naik ini, kita dapat lihat ada satu keadaan di mana orang Melayu, orang Islam, majoriti menyokong ataupun cuba mempertahankan Dr. Zakir Naik. Yang mana bukan Melayu, bukan Islam, mahukan dia hantar luar. Jadi ini yang kita takut, sebab dia memberi kadang isu dia, orang kata isu dia sepatutnya boleh, tidaklah orang kata tak perlu pun nak jadi serius sampai macam ni, sampai ada perhimpunan dan sebagainya. Kalau kita ingat beberapa hari lepas dikabarkan akan berlaku satu perhimpunan untuk membantah Dr. Zakir Naik, yang mana sehari sebelum tu pula kita dapat lihat FRU pula datang. Jadi benda-benda macam ni yang orang kata dinaikkan oleh pihak tidak bertanggungjawab menyebabkan perkara ini. FRU, orang cukup takut FRU kalau kita ingat bersih ke rally dulu bagaimana kalau dihimpunan ini. Sebab tu pentingnya untuk kita bersederhana. Okey, itulah mesej utamanya, moderation dan kesederhanaan untuk membantras ekstremisme. Betul. Terima kasih Firdaus Azil. Cerita bertindak seketika, kita kembali selepas ini.